Saya tahu menteri-menteri sebelum ini akan kata, oh zaman saya pun saya hantar atlet muda. Adakah sasaran 40 emas tu macam tak perlu bagi ibadah sendiri? Komen awak ini. Seperti yang saya telah jelaskan tadi, dia melibatkan 4 sesi libat urus bersama Persatuan Sukan Kebangsaan MSN dan ASN, dan daripada kajian yang mereka telah lakukan, mereka telah membuat sasaran 40 pingat emas. Saya tak boleh kata sasaran itu tidak realistik, tidak jauh, kerana kita tak boleh hanya lihat pingat emas. Kita perlu lihat sasaran pingat perak dan sasaran pingat gangsa juga. Kita melebihi sasaran 40 pingat. Okey. So untuk saya, dalam sukan, hukum sukan, mesti ada yang menang, mesti ada yang kalah, dan kita telah bagi analisa tadi kenapa yang emas yang kita sasarkan itu kita tak dapat. Jeff telah jelaskan dengan panjang lebar. Okey, banyak faktor di mana mereka pergi, tiba-tiba bekas atlet Olimpik yang dipertandingkan, yang digunakan oleh negara lain. Okey? Okey, Hari Metro. Boleh ya? Okey, seterusnya. Ya. Saya Fadil Esrorina. YB ramai yang menganggap ini adalah prestasi terburuk buat pasukan Malaysia. Jadi komen YB. Saya juga telah jawab melalui slide. Semua slide itu telah dibina berdasarkan komen yang telah kita terima sebelum ini. Prestasi terburuk, kita dah bagi slide tadi. Kalau slide boleh. Ini bukan prestasi terburuk berdasarkan rekod SEA Games. Tetapi untuk saya, kalau saya second best ataupun third best pun tak guna. Kita tak boleh bandingkan history di Malaysia sahaja. Yang kita nak kejar sekarang adalah bagaimana kita boleh jadi seperti Vietnam, melebihi 100 pingat emas. Okey, itu sasaran kita. So saya ini slide Astro yang akan menjawab mengenai prestasi terburuk. Okey. Nombor itu ada di sana. Okey, ada lagi soalan? Hi YB, hello, I'm Atika from Sina Daily. So, what do you want to say to people who criticize you, who demand you to take responsibility and resign as Youth and Sports Minister because of our performance today? Thank you. What do you think? What I should do? I don't know. Yeah, that's why I want to ask you. I think we have already said from day one, orang yang komen seperti itu tidak mengikuti press conference kita sebelum kita menghantar contingent. Kita sudah kata from day one, kita tahu kita dah hilang semua pingat ini kerana sukan itu tidak dipertandingkan. Dan kalau kita menilai dari segi tidak dapat 40 pingat emas dan ranking negara, kalau saya dapat 40 pingat emas pun ranking tidak berubah. Okey? Saya pun nak jawab pasal perkara ni. Sebagai chairman of selection committee, I think since daripada Filipina lagi saya dah cakap introduce young athletes. Tapi baru hari ni kita baru boleh buat, ya. So kalau kita you introduce young athlete now, it takes another 1 or 2 cycle to see the improvement. If we were to do it in Manila last time, immediately after Manila, we would have seen the results now. So inilah perkara berani kita perlu buat. Saya tertarik dengan Cik Faizal punya story dalam IG. Dia kata a lot of people want to be part of the outcome, don't want to be the part of the process. You know, how many of us want to be part of this process? We have to bring more professionals in, volunteer. You know, it's a non-paid job. It's all purely because of your love to the country. A lot of people must come, including corporate sector. It can never be just a blame game because it's total responsibility as a nation. Where you want to put your sport is sports equal to wealth and also economic progress. You know, jangan main-main. Kalau you underestimated sport, this is what happened. Yeah, and I said this is a good time to reset. Okay. Okay. So kalau nak jawab, I will not say sorry for making the decision to invest in young athletes. Yep.
this is the right decision for Malaysia. Okay. Soalan untuk YB, Fadli dari NST. Alright, so as Tan Sri mentioned just now, athletics and swimming ni has been an issue for us for a few cycles already. So what are we going to do to improve these two sports? Because there's almost 100 goals on offer from these two sports at every game. Do you want to answer? NSA. Okay. Kita akan meminta dua persatuan ini untuk memberi kepada kita, tetapi seperti yang Tan Sri Nozar kata, dua cycle yang lalu SEA Games, MOM telah memberikan warning sign kepada dua persatuan ini untuk pastikan mereka melakukan perubahan. Kalau tidak, ini prestasi yang telah dijangkakan akan berlaku. Okey, dan saya percaya anda semua telah membaca berita kenyataan Datuk Seri Syahidan Kasim sendiri yang juga telah mengatakan sasaran itu yang datang daripada beliau tidak dibincang bersama kan dengan persatuan, itu adalah sasaran peribadi beliau. Saya berharap dua persatuan ini akan melihat semula, okey, dan MSN akan dapatkan rancangan jangka masa pendek dan panjang daripada sebelum MOM menilai dan membuat intervensi. Okey. Harish Yu from 2213 yang ini soalan diajukan kepada Majlis Sukan Negara. Sasaran yang ditetapkan awal 48 ke 40 sebelum diumumkan. Yang tu yang pertama. Yang kedua, adakah sasaran dibuat sebelum atau selepas draw untuk events sebagai contoh badminton, bola sepak dan sebagainya. I know that there are a few dates given tadi. I just want to know that. Dan last but not least, apa pandangan MSN sendiri? Adakah tiba masanya untuk MSN pegang balik ataupun bagi sahaja dana terus ke persatuan dan biar persatuan bertanggungjawab atas apa yang berlaku, so that you don't have to face the press, let Syahidan Kasim face the press? Saya jawab dulu tentang penentuan sasaran. Sebenarnya YB maklumkan tadi, sesi lipat urus kita buat dah 4 kali sejak tahun lepas. Sebenarnya kalau ikut sasaran asal kita pada tahun lepas, kita sebenarnya sasaran lebih banyak. Tapi selepas bulan November 2022, Kemsok telah pun memutuskan acara-acara dan sukan yang digugurkan yang melibatkan 66 pingat emas yang kita telah menangi di Vietnam. Itu pun dah kita diskaun. So pada bulan 2, semasa sesi mesyuarat pemilihan OCM, yang mana kita MSN, OCM, MSN duduk bersama dengan persatuan, wakil persatuan datang petangkan apakah cadangan nama-nama atlet mereka beserta sasaran setiap orang. Kat situ pun kita dah buat penilaian awal. Tapi kita jangan lupa bahawa setiap penilaian kita buat tu is time based, berdasarkan prestasi semasa pada ketika itu. Jadi menjawab soalan dari tadi 48, memang pada sasaran awal sesi komiti 48. Situ bulan 2. Selepas kita buat sesi libat urus sekali lagi pada bulan 4, kita diskaun balik sukan-sukan atau acara-acara yang kita tahu prestasinya tidak merasakan, aktivitinya kurang, cedera. Kita dapat maklumat daripada negara lagi. Semua maklumat yang kita bincang semasa bengkel bersama dengan jurulatih, wakil persatuan, OCM, MSN, ISN. Kita dapatkan feedback daripada ISN, cedera ni boleh tak bertanding dalam keadaan 100%. Itu semua kita masukkan dalam penyerahan kita. Sebab tu di end of the day, YB semasa 30 hari bulan mengumumkan 40. Itu besar penyerahan kita serta menilai prestasi semasa mereka. Dan soalan yang pada hari berkenaan sama ada buat sebelum atau setelah draw. Ini chicken egg. DRM buat 2 minggu sebelum games saya. Selepas tu baru ada mesyuarat putusan sukan yang mana ada draw. Barulah kita boleh buat penilaian. Walaupun ada sukan-sukan dibuat sebelum, yang macam sukan berpasukan biasa buat sebelum. Yang mana itu kita dah masukkan dalam kita punya faktor dalam penetapan sasaran. Jadi kali ini kita ambil maklum, Cuma kalau kita nak tunggu semua draw tu dibuat, baru kita nak buat sasaran, agak terlambat.
Sebab selalunya kita akan buat sasaran tu ada sebelum coaching pergi ke games, ya. Jadi ini benda-benda yang real situation yang berlaku di on the ground, yang mana kita sentiasa buat penilaian. Macam kes judo tadi, that particular day team management team lalu keluar draw lawan siapa. Ini pun menyebabkan kita tidak bernasib baik berjumpa dengan bekas juara dunia dalam kategori veteran. So benda-benda ni pun kita tak boleh buat. Yang particular ni kita tak boleh buat apa. Soalan terakhir saya rasa Cik Suhadi boleh jawab. Okay. Terima kasih Cik Haris di atas soalan tersebut. Sebenarnya pada pandangan Majlis Sukan Negara adalah wajar supaya kita melihat dari beberapa sudut, terutama dari segi pendekatan holistik. Kalau kita lihat, walaupun saya setuju dengan Tan Sri Noza berkaitan dengan dua sukan tadi, tetapi saya tidak mahu mendahului postmortem yang akan dibuat bersama dengan persatuan tersebut. It's good to have their views on their achievements. Contohnya dalam sukan renang, Tan Sri, walaupun kita agak kecewa dengan pencapaian dalam swimming, tetapi kita tidak boleh menafikan bahawa dari segi personal best ada 16 personal best yang telah dibuat oleh atlet muda kita, 3 rekod kebangsaan yang telah dibuat. Cuma ia tidak sampai ke peringkat untuk mendapatkan gold medal. So we have to look at any approach in terms of the development of sports dalam sudut yang lebih holistik. Dan saya berharap bahawa dalam sukan tersebut saya setuju dengan Tan Sri bahawa kita mungkin memerlukan anjakan paradigma, the paradigm shift on certain approach. Not all, kita bimbang kita akan start at right footage, which is not right. Kita akan melihat pandangan daripada atlet-atlet, pandangan daripada jurulatih. Dan ada satu perkara yang sering disebut, Cik Haris pun tahu bahawa dalam satu research yang telah dibuat oleh Profesor Lee Robinson daripada Stirling University Scotland in 2011, bahawa ada satu aspek yang penting dalam pembangunan sukan, which is the capacity building of the association. Punitive action against the NSAs is not our choice. Kalau boleh kita nak engage the NSA to make sure that they are with us. It's important for MSN and KBS to engage with the association to improve on the capacity building of the NSA. Apabila kita melakukan holistic approach, I think we will have a very good and positive results in the future. Thank you, Cik Haris. Can I add? Yes, Dr. Nasir. Terima kasih. Saya cuma nak lihat dari segi aspek sekalian kita semua perlu lihat dari segi trend arah aliran. Dah sampai maksudnya apa yang Wabi cakap tadi, kita Tan Sri cakap reset. Open up eyes yang ada. Kalau daripada tahun 2017 kita jadi host 145 pingat emas kita menang. Apa jadi pada 145 pingat emas itu pada tahun seterusnya, sukan seterusnya turun ke 56. What happened to the 145 gold? Is it of quality or is it of what kind of gold is that? So come to 2019 56. Last year 39. This year 34. Ini menunjukkan bahawa trend arah aliran prestasi sukan kita secara keseluruhannya semakin menurun as a nation. Walaupun kita dari segi pembangunan ekonomi meningkat, tapi dari segi pembangunan sukan menurun. Jadi kita kena tengok dalam satu fasa masa 10 tahun begitu. Kita tak boleh kata tahun ni tak boleh. Tadi sebelum 145 kita 2015 62. Tapi from 145 to 56 to 39 and 34 today, something's not right. This is where OCM and MSN and ISM work together. Every the NSAs. And the NSAs have to be realistic still. Are they doing the right thing? Are they talent identification is there? Are they providing the right environment for sportsmen to go out? Itu sih. Maafkan saya, one more question to Tan Sri Noza. Keywords: glorified world agent, reset, and your frustration dengan especially renang. We've heard this many times, but you can't move on because
OCM has only limitation of powers and the government cannot be interfering. So what are the realistic steps yang boleh diambil? Okay, pertama sekali macam saya katakan tadi, it is refreshing with this new minister and deputy minister that they are willing to engage more stakeholders. That's where the setting up of RTG at the highest level to chase for that elusive gold medal. Kalau kita tengok tadi benchmarking kita, orang yang di atas kita, except for Cambodia, they have achieved that gold medal, in the Olympic, So that's kita ni memang the resetting tu is very important. That gold medal at the Olympic will also give a boost to our sports landscape. Yang kedua, sama ada saya katakan tadi MSN, KBS semua berminat untuk meneruskan program apa yang kita buat template RTG ini kepada program-program yang lain. Contohnya program untuk sukan Asia dan pelbagai. Kerana saya percaya, I think we need to democratize the process to melibatkan lebih ramai idea. Mungkin Suhaili tadi cakap macam YB, dia kata kita harus macam ni. I think we just have to bite the bullet lah. Because why? We need to move on. The facts is there. I said, look at swimming 1/39, athletic 5/48, altogether 87 gold medal. Yang kita nak pergi fokus NSA yang ada 3 acara, dia tak dapat 1 gol, tak payahlah. Bukan apa, mungkin kita understand processes diorang, limitation diorang. We are talking about 87 gold, and these are Olympic sports. Kadang kita fokus mungkin bukan Olympic sport, bukan Asia Games sport. So I think we need to build our priority right, and we need to, as I said, expand the role. Contohnya MSN mesti expand dia punya role. Okay, you cannot just be in your cocoon, semua apa you betul, orang lain semua salah. Tak boleh. Because why? Kita dah berubah, dunia kita dah berubah dah, sport pun dah berubah dah. Ada breakdance, ada e-sport, ada surfing. Are we not, don't want to accept the changes? We need to accept the changes. You need to embrace the young. You have to bring new ideas in, so that things will change. Macam kata takkan kita nak jadi 40, dapat 40, sebaik kita tak dapat 40 lah bagi saya. Dapat 40 semua orang happy, dapat target. So I think, as I said, this is a blessing. We need to move on and take stock, bite the bullet, call spade a spade, and move up. Move on. That's the only way to improve. And then government pun kena tolong sukan. Tak boleh letakkan sukan ni bawah sangat, terlalu bawah sangat ni, saya rasa. You nak orang kata apa, you pay peanuts kan? Tak boleh lah. Orang lain dah semua dah revise reward sistem apa semua. Kita jaga atlet kita, we pay you well. Kalau then a system where there's a punitive system also. Same with NSA. As a president of BM, I'm willing, you don't give us money based on kalau kita tak buat perform. You carilah duit sendiri. But if we perform, government mesti tengok. Ada orang kadang-kadang kita tak tengok langsung walaupun dia perform. Tak boleh lah. So I think, as I said, let's not menuding jari pada siapa lagi. I think we have basically orang kata taking stock what's happening, and all of us work together to improve ourselves, to bring it to the next level. Sama ada level 2 Vietnam ke, level 2 Thai ke, Indonesia ke, we should address ourselves, bring us back to top 3 in Southeast Asia. Full stop. Okay, boleh ya? Okay. Okay, terima kasih semua. Thank you. Ya. YB, adakah ini menunjukkan kemerosotan dalam bentukan negara?
Dan kita bukan lagi negara sukan. Tidak. Kalau kita lihat seperti yang Datuk Nasir kata, 2017 kita boleh menang pingat emas 145. Next cycle SEA Games dia drop by sehingga 56, right? The SEA Games in 2017 itu tidak realistik kerana kita adalah negara host. So kita tak boleh kata 2017 was our glorious time. No, Realistic Singapore. we were hosts. Okay, so 65, 62. I have to say this, ketidakstabilan politik in the last 5 years, apart from economy, we see this now. Sports is one of the most glaring outcome of instability that has caused this. Oleh sebab itu, saranan yang di-Pertuan Agong, a time of stability, 5 tahun itu sangat penting untuk kita bekerja dan buahkan hasil. Sebelum ini ada menteri tak sampai 1 tahun keluar. Okay, budget itu nak follow through, nak implement strategi, tak ada. Sebelum dapat tukar, sebelum dapat tukar. Okay, yang Tan Sri Razak kata postmortem nak buat, sebelum dapat dibuat dah tukar dan hala tuju baru. Okay, itu sebab format Road to Goal adalah untuk co-chair MOM dengan menteri, supaya kalau satu ditukar pun satu lagi tetap berjalan, there is continuity. Itu yang kita nak sekarang, untuk institutionalize some of this structure to make sure that kita bersama stakeholders membangunkan bersama. Okey, boleh? Terima kasih semua. Ada lagi. Okey. Okey, dia tanya pasal kita tahu sumber utama seperti bola sepak, badminton dan ada beberapa lagi keputusan mendukung kita kan. So apa tindakan drastik daripada KBS untuk pastikan kita tidak lagi ketinggalan dalam sukan ini? Seperti saya nak guna contoh badminton. Badminton, kalau kita nak pastikan kita menang semua gol, kita boleh hantar top players, tapi itu bukan matlamat kita. Saya hantar Lizija untuk SEA Games menang pun tak ada makna kalau Lizija bawa balik semua pingat, kan? Because we don't want Lizija to be best in Southeast Asia. Matlamat kita adalah bangunkan pelapis. So sekarang ini pelapis yang badminton hantar, mereka dah dapat pengalaman, then we work from there. Kita bukan pergi dengan Cambodia dengan mata kita tutup tau. We went with eyes open. We already announced this is going to be the outcome. Itu sebab masa itu semua orang tanya kenapa 40, sasaran itu terlalu rendah. Because we already know based on the acara-acara sukan, then and based on highest percentage of atlet muda yang kita hantar. Saya tahu menteri-menteri sebelum ini akan kata, oh zaman saya pun saya hantar atlet muda. Berbeza, peratusan dia berbeza. Okay,